Hello, Hello. Maafkan Assalamualaikum Tuan. Tuan. boleh dengar saya tak? Boleh. Okay. Terima kasih Tuan sebab sudi temu ramah dengan kami. Um, Ya, okay. dua Temu orang je, ramah. Ya. dua orang je. Patutnya 4 orang tapi yang temu ramah 2 je. Oh, Uh, ya. uh, Temu ramah Dapat kami ni daripada siapa? apa? Dapat nombor saya daripada siapa? Dari bendahari kot. Sebab yang bagi nombor ni mak saya call Abim dulu. Lepas tu dia pass Oh, nombor Tuan. baik. Ya. Macam mana kita? Okay. Saya nak temu ramah tentang latar belakang Abim dulu. Boleh Tuan terangkan tak latar belakang Abim Kedah ni? Sebab yang saya tahu saya lah Abim ni cuma NGO kan. So lebih Ya, mendalam lagi saya tak apa-apa tahu untuk lebih mendalam. ya. Apa nama, boleh kenal diri dulu tak? Boleh. Dua orang. Nama saya Nusafina Alia daripada Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin. Ini kawan saya. Nama saya Yashni. Sama. Daripada Politeknik Tek Sualdin. Ustaz Nazimi Zaim sebagai apa? Sebagai kenal dia lah pensyarah untuk subjek ni, subjek etika kami yang projek ni. Dia kata dia Ya. ya lah. Oh, ya. Oh. Ya. Baik. Okay. Tuan kenal dia lah. Kenal. Okay. Baik, kita mula. Okay, boleh. Macam mana tadi perkenaan dengan apa nama? Pengenalan latar belakang Abim ya. Ya. Abim ni sebuah NGO lah kan. NGO yang sebenarnya kita dah ditubuhkan kalau di peringkat negeri Kedah semenjak tahun 1972 lagi. 16 Disember 1972. Okay. Di peringkat negeri. Waktu tu kita tubuh kira-kiranya setahun selepas penubuhan Abim di peringkat pusat ataupun persekutuan. Jadi bila Abim ditubuhkan di peringkat persekutuan ataupun pusat ni, setahun selepas itu Abim Kedah pun ditubuhkan. Jadi Abim Kedah ditubuhkan pada 6 Disember. Minta maaf apa-apa ya. Tapi bulan Disember lah 1972. Okay. Sebelum daripada ni Abim di apa nama orang panggil, kita minta maaf, apa nama orang panggil, pertubuhan NGO ke semua bentuk pertubuhan sebelum daripada ni di bawah ROS, Jabat Pendaftar Pertubuhan. Cuma dalam tahun 2007 lebih kurang macam tu, dia wujudkan satu lagi pendaftar pertubuhan belia. Bila diperkenalkan pendaftar belia kan, dia ada pertubuhan belia. Jadi mana-mana NGO yang menggunakan belia mesti melalui pertubuhan, Jabat Pendaftar Pertubuhan belia, itu ROI ya. Jadi semenjak daripada 2007 lebih kurang, kita beralih daripada pejabat pendaftaran pertubuhan kepada pejabat pendaftaran pertubuhan belia lah. Jadi kita ni tertakluk di bawah Akta Belia, Akta Belia, yang di bawah Kementerian Belia lah. Jadi kita punya usia kita ni lebih tua daripada pendaftar pertubuhan belia ni. Pendaftar pertubuhan belia ni dalam 2007 baru diwujudkan. Betul. Kita punya pertubuhan dengan nama belia ni sudah wujud 48 tahun yang dulu. 48 tahun yang dulu lagi. Lama. Jadi dapat kita wujudkan pertubuhan belia ataupun pendaftar pertubuhan belia ni, maka kita pun kena sesuaikan pertubuhan kita dengan kehendak pendaftaran pertubuhan belia itulah. Jadi macam sekarang ni isu di peringkat pertubuhan belia ialah isu
umur beliau kan. Dalam parlimen yang dulu dah diluluskan bahawa had umur beliau ni didefinisikan 30 tahun dan ke bawah. Jadi maksudnya kita selepas daripada ini, kalau kita nak kekal dengan pendaftaran sebagai NGO beliau, maka kita nak kena pastikan keahlian kepimpinan kita di bawah umur 30 tahun lah. Kita sekarang dalam sejarah pertubuhan ABIM ni dan pertubuhan beliau sebelum daripada ni pun, isu-isu dia macam tu lah. Sebelum ni tak ada kadar umur. Kemudian bila tubuh akta beliau tu dia hadkan pada umur 40. Maka yang lepas daripada umur 40 tak boleh duduk dalam pertubuhan beliau ni. Sekarang bila dah lulus 30 tahun, bila dilaksanakan akta ni, maka kita pun nak kena kalau kita bersetuju ataupun kita mengambil sikap untuk turut sama dengan beliau, maksudnya kita nak kena turunkan kadar umur ahli kita di bawah 30 tahun lah. Jadi tak apalah, cuma saya nak cerita dari sudut latar belakang tubuhan kita ni. Sebab tu bila sebut ABIM ni, dia kadang-kadang nampak muka tu macam tak belia dah. Daripada lama daripada kita, maksudnya semenjak ditubuhkan dulu daripada bersama dengan ABIM. ABIM ni satu NGO yang yalah, walaupun kita guna dengan beliau, memang kita punya kita punya padang kita dengan lapangan kita itu banyak dengan beliau. Tapi kita punya skop NGO kita lebih kepada pembangunan masyarakat lah. Dari sudut agama dan Angkatan Belia Islam Malaysia, ABIM tu Angkatan Belia Islam Malaysia. Sepertilah isu ataupun kita punya kita punya core business kita antaranya ialah Islam itu sendirilah. Dan selain daripada kebajikan dan sebagainya, pembangunan sosial lah. Sebenarnya kita bergerak ke arah ABIM tu, ke arah hal-hal yang seperti itu. Ya, betul. Jadi ada apa yang tak perasan saya ABIM yang patut diceritakan? Macam mana? Apa lagi yang nak tanya berkenaan dengan latar belakang ABIM ni? Okey. Kawan saya nak tanya. Ya. Okey. Tanya Yash. Apa soalan kedua? Okey, soalan kedua. Apakah aktiviti yang dijalankan oleh NGO? Aktiviti yang sering dijalankan di dalam ABIM, kita sebenarnya sangat luas. Maksudnya kalau kita nak bincang isu belia, apa saja yang bersangkut dengan belia, kita nak kena tackle. Bila bersentuh dengan Islam, kita kena ada peranan kita. Kalau sudut pembangunan masyarakat, kita cuba untuk tackle juga. Jadi sebab itu kami dalam sesi yang baru ni, kita cuba skopkan kerja kita ni kepada 6 skop. 6 skop kerja kita. Yang pertama, skop masyarakat prihatin. Masyarakat prihatin ni kita kita masuk dengan mewujudkan kumpulan-kumpulan sokongan, kan, dari sudut orang panggil sukarelawan, kan, kita nak ada sukarelawan, kita nak support daripada orang ramai, yang mana kita sedar bahawa kerja-kerja berkenaan dengan masyarakat ini kita tak boleh kita sendiri. Kita perlu kepada sokongan. Ya, betul. Orang boleh menolong, orang boleh membantu, tapi mereka tak boleh mengatur. Kita cuba mengatur dan kita buka ruang untuk orang terlibat dengan kita. Jadi dalam masyarakat prihatin ni ialah kita mewujudkan kumpulan sokongan, golongan sukarelawan dan sebagainya bagi menawarkan bantuan kepada masyarakat lah. Sudut kesedaran-kesedaran yang tertentu. Yang kedua, kita wujud masyarakat sedar. Masyarakat sedar ni maksudnya kita nak
nak lahirkan kesedaran di kalangan masyarakat, nak lahirkan kesedaran dalam masyarakat, maka kita pun antaranya kita menganjurkan forum-forum, seminar-seminar untuk kesedaran masyarakat, isu kekeluargaan misalnya kan. Ya, 2-3 tahun kebelakangan ini kita agak rapat dan banyak program kita ke arah kesedaran kekeluargaan, kekeluargaan dan kenaan dengan panggil pendidikan kekeluargaan lah ya, dan juga hal ehwal wanita, hak-hak wanita kan. Kadang-kadang isu-isu berkenaan dengan wanita yang tak terbela ni kan, rumah tangga berkenaan dengan literasi undang-undang sebagainya tu, hak ni juga kita melihat dalam masyarakat tu agak serius. Jadi kita nak tackle masyarakat supaya sedang hak sebagai isteri. Kan kadang-kadang kita dimomokkan kata macam mana dari sudut maksud kepatuhan kepada suami itu, sehingga kadang-kadang sampai sudah menjadi mangsa dera pun dia berasa tak boleh untuk mengadukan hal tersebut. Jadi kesedaran macam ni kita rasa kita berperanan untuk ada kesedaran di kalangan masyarakat. Kita anjurkan dalam isu ini, isu masyarakat sedar ni, kita anjurkan banyak forum lah, forum-forum yang melibatkan masyarakat dan kenegaraan sekalipun, termasuk isu-isu politik, isu-isu kenegaraan. Kita ambil bahagian, sama-sama kita menyumbang dalam kesedaran masyarakat lah. Misalnya dari sudut peranan belia di dalam belanjawan kan, ini perkara-perkara yang kita cuba untuk ambil bahagian dalam memberi kesedaran kepada masyarakat. Kalau konteks belia, kita akan fokus pada konteks belia dalam kesedaran-kesedaran tertentu. Yang ketiga, kita program pembangunan pendidikan dan keilmuan. Program pembangunan pendidikan dan keilmuan. Ini ialah dalam bentuk bengkel-bengkel kan, bengkel-bengkel dalam bentuk pencerahan-pencerahan isu-isu semasa kan, forum-forum pendidikan lah ya, forum-forum pendidikan. Baru ni saya ingat 1 tahun atau 2 tahun lepas kita ada membincangkan tentang pendidikan masa depan misalnya. Maksudnya bagaimana kita nak mengkaji generasi 5 tahun, 10 tahun yang akan datang. Bagaimana para pendidik kita, guru-guru, cikgu-cikgu harus bersedia dengan pelajar 5 tahun yang akan datang. Kan? Dengan cabaran-cabaran yang kita tengok pada hari ini apa semua kan. Jadi ini adalah program pendidikan, pembangunan pendidikan dan keilmuan lah. Maksudnya kita membawa wacana-wacana ilmiah, untuk dibincangkan. Yang keempat, kita fokus ataupun kita skop kerja kita ialah di dalam memperkasakan institusi pendidikan. Maksud institusi pendidikan ini sebab ABIM ada institusi pendidikan dia tersendiri. Kita di negeri Kedah, kita ada peringkat prasekolah, kita ada sekolah rendah dan kita ada sekolah menengah. Jadi untuk memperkasakan institusi pendidikan ni memang kita kena sangat rapat lah dengan isu pendidikan. Jadi kita dari prasekolah kita ada nama dia TASKI, Taman Asuhan Kanak-Kanak Islam. Taman Asuhan Kanak-Kanak Islam. TASKI ni ada banyak lah ya di seluruh negara. Prasekolah. Kemudian kita ada sekolah rendah. Sekolah rendah kita ada 2, satu di Alustaq, satu di Sungai Tani. Di Alustaq kita namakan Sekolah Rendah Islam Alustaq. Di Sungai Tani kita namakan dia sebagai Sri Al-Ma'arif. Sekolah Rendah Islam Al-Ma'arif.
Dan di Al-Ustaz kita ada satu lagi sekolah, iaitu sekolah menengah sains tahfiz. Sekolah menengah sains tahfiz. Jadi kita kena berikan perhatian yang banyak lah dari sudut pendidikan institusi yang kita sendiri bina. Jadi dari sudut silibus, dari sudut takbiran, dari sudut isu-isu yang berlaku di sekolah tu, kita ambil perhatian lah. Dan yang keempat, kelima ialah berkenaan dengan bantuan kemanusiaan dan kebajikan. Skop kita dari sudut bantuan kemanusiaan dan kebajikan, pembangunan sosial. Ini maksudnya outreach kita dari sudut menyantuni golongan-golongan yang yang susah, asnaf kan, asnaf ataupun yang terpinggir dan sebagainya. Misalnya dalam tempoh PKP tahun ni, saya ingat yang sumbangan yang telah digerakkan oleh ABIM berapa puluh ribu, saya tak dapat saya terlupa nak cari angka tu tadi. Tapi maksudnya kita sudah pun menggerakkan bantuan kepada golongan yang terjejas akibat PKP ni. Ya, betul. Sudah pun, saya ingat penerima dia sudah ribuan orang. Ribuan keluarga sudah menerima sumbangan kita. Bukan sumbangan kita, sumbangan masyarakat. Cuma kita uruskan, sampaikan kepada. Dan kita dalam isu kebajikan ini, kita ada satu program yang menjadi rutin kita, iaitu kempen seorang sekampit beras. Walaupun kita kempen seorang sekampit beras, tapi kita tak bagi beras saja lah. Kita bagi kelengkapan dapur dia. Dalam satu bungkus, satu pack makanan yang bernilai lebih kurang RM50 untuk satu keluarga. Bulan ini kita gerakkan lebih pada bulan Ramadan, bulan puasa. Tapi tahun ni oleh kerana PKP itu berlaku, kita gerakkan hampir 3 bulan, dan kemudian kita teruskan dengan PKP yang bersasar tu di Sungai Petani dan di Al-Ustaz baru-baru ni juga kita berikan bantuan. Alhamdulillah. Bentuk-bentuk bantuan kebajikan lah. Selain daripada kita juga menjadi pemudah cara sebenarnya. Pihak berwajib antara orang susah dengan pihak berwajib, seperti zakat, seperti kebajikan masyarakat kan. Kadang-kadang orang-orang susah ni dia tak tahu saluran mana yang dia nak betul. Masuk untuk dapatkan bantuan. Dia pun tak ada kekuatan, cuma kita boleh tunjuk dia. Yang kita boleh tunjuk, dia boleh bagi, dia boleh masuk ke mana. Jadi pemudah cara saja. Ada kekuatan kita boleh bagi, tak ada kekuatan kita jadi pemudah cara. Dan yang keenam ialah melalui skop kita ialah pada bentuk latihan kepimpinan dan keterampilan. Latihan kepimpinan dan keterampilan ni maksudnya kita nak bina ahli-ahli kita lah. Maksudnya dari ada ahli-ahli kita supaya ada ketokohan kan, boleh dibina. Macam-macam kepimpinan itu dia perlu kepada latihan. Kepimpinan dia tak jadi dalam secara semula jadi. Walaupun ialah ada kadang-kadang cuma dia perlukan kepada kesedaran, dia perlu kepada sokongan, dia perlu kepada latihan. Dan latihan-latihan itu maksudnya latihan yang tidak secara langsung lah. Maksudnya bagaimana karyawan kita, pelajar-pelajar, kita ada satu lagi NGO pelajar, itu Pertubuhan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia, PKPIM. Jadi banyak kita juga berprogram untuk menggilap mahasiswa-mahasiswa ini untuk berperanan lebih penting di dalam masyarakat lah, untuk mendedahkan mereka dengan urusan-urusan dengan kementerian dan sebagainya. Jadi mereka terbiasa dengan kita juga mengambil berat kalau perlu kepada turut akta belia bawah 30 tahun ni. Maksudnya kita kena sediakan kepimpinan bawah 30 tahun. Dan waktu tu sangat struggle kan, mahasiswa baru habis mengaji, baru nak cari kerja, baru nak menikah. Jadi untuk mengendalikan satu NGO yang besar macam ABIM ni,
kita rasa sangat sangat mencabar. Ya, betul. Jadi kita kena biasakanlah mereka untuk duduk dalam pimpinan. Ya. Jadi dari gerak kerja yang kita lakukan sekarang dalam 6 skop ni lah. Okey. Okey. Kalau NGO kan, di manakah NGO mendapat sumber kewangan tu nak bantu masyarakat? Yalah. Kadang terfikir. Sumber kewangan ni kita satu apa ni pun nak panggil prinsip pun dia, nak panggil kepercayaan pun dia jugalah kot. Iaitu kita ni dah terbiasa bekerja buat dulu baru cari duit. Ini cara kerja yang macam ni kita tak akan jumpa dalam jabatan kerajaan lah. Cara kerja secara profesional tak akan jumpa benda tu. Dia akan bentang bajet dulu, turun duit dulu, baru merancang nak guna duit ke mana. Itu biasanya orang macam tu. Tapi yang NGO ni saya rasa bukan admin sajalah banyak. Betul. Kita percaya bila kita buat benda baik, selalunya kita akan ada orang yang sokong kita. Betul. Jadi apa yang kita fikir, kita memikirkan apa yang kita nak buat dan apa impak yang boleh kita bagi kepada orang. Dan insya-Allah kita percaya ada orang yang akan sambut program-program ataupun aktiviti yang kita anjurkan. Kalau ada manfaat pada orang. Itu yang saya rasa ada beza antara cara kerja di NGO dan di jabatan-jabatan yang biasanya mereka hanya merancang kalau duit turun sekian banyak, nak buat apa, nak terhabis lagu mana duit ni itu. Kita duit tak ada, kita rancang dulu. Duit naik. Jadi kita ni biasanya sumber kewangan kita ni ialah dia tak lari daripada sumbangan lah, itu maksud tanda sokongan. Tanda sokongan orang kepada kerja kita. Tanda sokongan orang kepada kerja kita. Kita nak buat perpustakaan belia contohnya. Kita anjurkan, kita lancarkan, ada orang yang sokong. Ini akan sama-sama yang kita sama-sama untuk buat perpustakaan belia. Jadi itu kepercayaan kita. Yang pertama, sumbangan orang ramai. Ini dalam bentuk yang saya kira agak kuat lah. Betul. Tapi untuk mendapatkan sumbangan ni dia satu benda yang lama lah. Maksudnya bukan setakat generasi kami, nanti sebelum ni. Pasal kita nak promosi nama kita ni, orang percaya kita. Kepercayaan orang kepada kita tu lah yang boleh menarik orang untuk memberi sumbangan kepada kita. Yang pertama bagi sumbangan, yang kedua dari tajaan-tajaan program. Tajaan-tajaan. Kan? Kita bila lancarkan apa-apa sahaja program, kita akan cari orang untuk taja. Kita buat program yang bersesuaian di bawah Kementerian Pembangunan Wanita misalnya. Maka kita akan bawa kita kerja, cari Kementerian Pembangunan Wanita, tengok mereka mau ataupun tak mau dengan tawaran program kita. Jadi kadang-kadang inilah yang menjadi sumber kita. Maksudnya kita buat program besar-besar ni kadang-kadang nampak macam kita punya duit, tapi bukan duit kita pun. Kan? Duit orang lain, orang saja. Kita buat program belia. Kita akan cari jabatan belia dan sebagainya untuk sama-sama bantu program kita. Ataupun korporat lah. Kan? Mereka ada peruntukan-peruntukan untuk masyarakatan ni. Jadi tajaan-tajaan itu juga menjadi sumber kepada kita. Selain daripada tu, kita juga ada peruntukan-peruntukan. Tapi banyaknya peruntukan ni dalam bentuk one-off. Peruntukan belia, peruntukan Kementerian Wanita ke apa, kadang-kadang dia bentuk one-off. Jadi dia tak stabil lah sebenarnya. Tapi ada lah. Ada lah. Ataupun yang keempat, kita juga perlahan-lahan sudah mulakan bisnes kita sendiri lah. Maksudnya kita pun tak tahu ke depan macam mana trend sokongan orang kepada kita. Jadi kita pun kena ada plan pada bisnes dari pendapatan yang lebih stabil lah. Jadi bisnes kita ni yang setakat lah kita ada di Sungai Petani, kita ada
ada bisnes dia, ada jualan dia. Dan kalau tak kita cuba untuk teroka melalui orang panggil apa, pertanian. Melalui pertanian. Jadi inilah serba sikit berkenaan dengan sumber kepada Abim lah. Ya. Okay, Terima kasih Tuan. Tuan, soalan Ya. selanjutnya. Boleh Tuan terangkan skop pekerjaan Tuan sebagai timbalan yang di-Pertua Abim Kedah? Ya. Baik, timbalan yang di-Pertua ni dalam Abim ya, kalau atas portfolio sebagai timbalan yang di-Pertua, saya ni di bawah portfolio tarbiyah. Tarbiyah ni dari apa? Yarshini. Biasa dengar tarbiyah. Tarbiyah ni dia lebih kepada orang panggil pembangunan dalaman lah ya, pembangunan dalaman. Maksudnya dari sudut tarbiyah ni kita di Abim kita tatarkan pembentukan pemikiran, fikrah ya. Kalau kita dengar kita sebut fikrah orang Islam dulu ataupun orang Melayu dia kata fikrah. Fikrah ni pemikiran. Macam mana kita nak bentuk pemikiran orang. Ya. Lepas tu kita menyentuh dari sudut akhlak, moral, itu di bawah tarbiyah lah. Maksudnya dari sudut kesetiaan kepada pertubuhan, ya? Rasa hormat kepada pertubuhan, rasa sayang sama ahli. Ya? Ini projek-projek ataupun di bawah tarbiyah lah, di bawah tarbiyah. Jadi timbalan yang di-Pertua kalau ikut portfolio kepada Esko kepimpinan ni, saya menguruskan urusan tarbiyah. Lepas tu kita wujudkan satu jawatan kuasa tarbiyah untuk anjurkan usrah, pertemuan-pertemuan kecil dalam kelompok-kelompok ni kan. Kita ada cikgu-cikgu, kita ada sukarelawan, kita ada pimpinan semua. Kumpulan-kumpulan ni akan dipertemukan dalam bentuk yang kecil-kecil ni dan mereka akan baca buku-buku tertentu, kan, ada pertemuan, ada makan-makan, ada jadi pertemuan-pertemuan kekeluargaan lebih kurang macam tu. Usrah ni pertemuan lebih kekeluargaan lah. Di kalangan ahli kita. Dalam satu zaman dulu pertubuhan Abim dulu ni dia kuat dia dengan usrah. Tapi sekarang ni tak tahulah, usrah agak longgar, dia tak macam dulu. Mungkin pasal kita duk jumpa dalam handset, dalam grup selalu sangat. Jadi pertemuan secara fizikal ni dia agak supaya sikit kurang minit macam pertemuan yang lain. Tapi itu satu kekuatan kita lah. Maksudnya kita ada grup-grup kecil untuk sama-sama bincang, sama-sama kenal hati budi, baca buku-buku silibus-silibus tertentu untuk dihadam. Lepas tu kita ada tamrin maksudnya pertemuan-pertemuan yang dalam sudut latihan-latihan pembangunan, latihan-latihan team building dan sebagainya. Itu kita atur lah. Ya, baik. Okey Tuan, itu je yang soalan yang kami ajukan. Ada apa lagi? Okey, terima kasih Tuan. Kalau sampai ni tak faham ataupun tak sampai maksud kan boleh tanya. Tak apa, boleh faham dah sikit. Kena dah habis. Okey. Kita terima kasih sebab sudi temu ramah dengan kami berdua. Maaf kalau ada salah silap sikit, kurangan kami sebab ni pun pertama kali yang kami buat. Okey. Duduk di mana? Safina duduk di mana? Saya di Kedah. Kedah ni? Kedah Jitra. Oh, Jitra. Ni yang sini ni? Selangor, Kelang. Oh, ni di rumah ke balik tulis ni? Duduk kat rumah. Betul di Selangor ni, PKP kan? Ya. Selamat. Okey, terima kasih. Terima kasih Tuan. Terima kasih Tuan.